Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Kita di muka surat 68. Dan lagi pula ia berkata ikut Quran hadis, dan ia tidak mahu lagi bertanya pada ulama dengan dalilnya, dan tidak berhajat lagi hendak tengok kitab-kitab karangan ulama yang muktabar yang dahulu-dahulu, kerana ia orang yang boleh faham sendiri akan Al-Quran hadis. Maka kami nak bertanya lagi, apakah kamu, wahai kaum muda, wahai kaum Wahabi, pada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang berlawanan ataupun tasbih, misalnya seperti ayat ni, macam mana kamu nak selesaikan ayat ni? Apa kaedah yang ada? Cuba jawab, tengok. Bahkan sebelum kita tengok apa yang dia nak tanya ni, kalau kita lihat sekeliling kita dan suasana masyarakat yang ada, khasnya dengan isu yang dia nak bercara, yang kita duk dengar, bahkan ghalibnya fahaman yang kita jumpa yang sedia ada dalam masyarakat, khasnya pada kisah Nabi Adam, rata-rata tadi pun saya sebut dah, kita akan jumpa berapa ramai orang duk faham Nabi Adam berdosa. Berapa ramai, dengar saya sebut. Sedangkan Nabi Adam ni sebahagian daripada Nabi Rasul yang 25 wajib kita intiqad, sabit dalam Quran. Bahkan bila sabit dalam Quran, yang rumusan ulama akidah ahli sunnah wal jamaah bab akidah ni, khasnya dalam bab risalah, bab kerasulan, wajib semua Nabi Rasul siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Khasnya atas kita nak bicara bab amanah. Semua Rasul adalah amanah. Amanah dengan makna ismah. Amanah dengan makna wajib mereka ini maksum. Sedia maklum, perkataan maksum tu maklum. Tapi bila bicara bab-bab cerita Nabi-Nabi, khasnya Nabi Adam, begitu juga bila bicara ayat Quran, bila tak faham dengan format yang kita dah dengar ulama ajar, yang Nabi Adam ni Nabi Rasul, dia maksum. Maksum maksudnya takkan buat dosa. Bila mai cerita, ramai yang bermasalah, ramai yang masuk gaun, ramai yang masuk parit, ramai yang salah akidah. Apatah lagi bila diajukan ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi berkaitan dengan terjemahan ayat Quran secara zahirnya, secara literalnya, terjemahan word by words. Ramai yang tak boleh nak menyelesaikan dia. Pasal apa? Pasal tengok sendiri Al-Quran, tengok sendiri hadis, sedangkan tak tahu format nak menyelesaikannya. Ini masalah. Saya kata jangan kata orang awam, di kalangan ustaz pun bermasalah.
Apatah lagi ustaz-ustaz tu di kalangan Wahabi, di kalangan kaum muda. Bahkan kalau saya sendiri nisbah pernah mendengar syarahan cerita-cerita daripada ustaz, jangan kata ustaz Wahabi, ustaz tak Wahabi pun bermasalah ni. Dengar sikit. Walaupun kita tak kata dia Wahabi, dia pun memang kita tengok bukan pahaman Wahabi, tapi bila sampai Al-Quran ni bab akidah kantoi. Jadi nak menunjukkan tak ramai orang yang boleh menyelesaikan ayat-ayat Quran, hadis berhubung dengan ayat-ayat khasnya dia nak sebut mutasyabihat yang macam ni, ataupun dengan bahasa lain ayat Quran atau hadis yang berlawanan. Tadi kita ada bicara bab puasa misalnya, ada hadis kata dengan berbekam batal puasa, ada bab yang Rasulullah di kalangan sahabat ni ada sahabat yang berbekam pada waktu bulan puasa tak batal pula, tapi ada hadis Rasulullah sebut batal. Macam mana nak selesaikan? Nak selesai ayat-ayat Quran dan kita hadis yang berkaitan dengan ada istilah ta'arud fil adillah, dalam bab berlawanan. Bahasa kita moden sikit, ada kontradaksi, ada kontradik antara ayat Quran dan hadis-hadis. Macam mana nak selesaikan dia? Tak semua orang boleh selesai. Bahkan yang bahasa saya pakai, berapa ramai yang jatuh parit, berapa ramai yang masuk gaung, jatuh dalam bab sampai boleh kepada tahap kufur. Na'udzubillah. Ini masalah kita ni. Satu ulama dah bagi peringatan siap-siap dalam bab ni. Jadi kalau apatah lagi pada puak-puak yang apa bala pun tak tahu, tambah memang ambil pahaman zahir daripada Al-Quran hadis, pegang dengan zahir hadis, konon-konon dia salafi, berpegang dengan zahir, beriman je macam mana orang Ta'ala kata, berpegang pula dengan zahir, maka akan menyebabkan salah akidah, bahkan boleh terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, tak kena gaya mati, tak akan dapat syafaat Nabi. Pasal apa? Bersalahan akidah dia dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalahan macam mana telah diijma' oleh ulama siapa dia, rasul-rasul dan para nabi. Khasnya kita nak bicara ni Nabi Adam. Tak mana? Tak masalah berdosakah Nabi Adam. Kalau kita nak buat tajuk lah, berdosakah Nabi Adam? Berdosa tak Nabi Adam ni? Jawab tanya ni dulu. Nabi Adam Nabi Rasul tak? Ke khilaf Nabi Rasul Nabi Adam? Ada khilaf ke Nabi Adam ni senarai 25 Nabi Rasul? Siapa kata khilaf, keluar ahli sunnah wal jamaah, kafir tu. Pasal sepakat jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah berlaku ijma' Nabi Adam ni salah seorang daripada 25. Kut pahaman dia, pahaman Saleh Utsaimin. Dia ada karang satu kitab. Saleh Utsaimin ni antara mufti Wahabi, tempat rujuk Wahabi. Nama kitab dia Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab tu dia tulis dalam bab Rasul ni, kata dia Nabi Adam bukan daripada Rasul, bukan daripada Nabi. Dia hanya awal-awal manusia, dia bukan Nabi. Tu Saleh Utsaimin tu akidah dia. Saya ada kitab tu. Saya kalau jumpa Pak Wahabi, saya nak kelahi ke lebat Rasul, saya bawa tu. Antara syekh dia sama Syekh Utsaimin macam mana? Oh bagus Syekh Utsaimin. Aku nak tunjuk kitab tu kat dia. Kalau tuan-tuan nak tengok, saya minta penggerai RM500 seorang. Tu gerak saya lah. Baik, jadi antara ayat Quran kita bicara ni kisah Nabi Adam. Kamu nak kata apa pada ayat Quran ataupun hadis-hadis yang berlawanan ataupun tasbih ni? Misalnya macam ni, ayat apa? Ayat Quran, wala taqraba hadhihi syajarah. Terjemah apa? Janganlah kamu wahai Adam dan Hawa hampir kedua kamu. Janganlah hampir kedua kamu. Khitab ataupun tuju cakap tu pada kedua tu Nabi Adam dan Siti Hawa. Masa ni Adam dan Hawa ada dalam syurga. Jangan hampir akan pokok kayu, iaitu hazi syajarah tu pokok kayu lah. Asal terjemah syajarah ni pokok kayu. Cuma apa maksud pokok kayu tu? Tu satu hal. Bicara pun bicara itulah. Selalunya kita sebut pokok khuldi kan. Bila makan mestilah makan buah khuldi, takkan makan pokok khuldi kan. Iaitu kata dia Tuhan larang Nabi Adam dan isterinya. Baik, yang tu satu ayat. Ada ayat Quran sebut wa asa adamu rabbahu faghawa. Apa terjemah dia? Dan telah derhakalah Nabi Adam akan Tuhannya, maka sesatlah ia. Satu larangan
masalah. Sedangkan ayat Quran tu Nabi Adam masa tu duduk kat mana? Dalam syurga. Dalam syurga ada syariat haram ke? Syariat halal memang ada. Makanlah, minumlah. Tu larangan. Wala taqrabah hadhihi syajarah ni. Adakah larangan haram? Itulah kena faham. Satu kena faham PL nahi tu tegah, memang tegah. Adakah tegah haram? Ada haram ke benda dalam syurga? Itu kena faham tu. Isu nak bicara tentang haramkah, berdosakah Nabi Adam, adakah larangan wala taqraba tu tegah haram ataupun tegah pilihan? Yang ni kena ngaji ilmu balaghah. Baru nak faham adakah adakah nahi tegah dalam ayat Quran ni hakiki nahi ataupun dia ialah nahi yang keluar daripada makna asli. Dia adalah tegahan yang bukan makna tegah haram, tapi tegah dengan makna tegah harus. Tegah tu bukan nahya tahrim, bukan nahya karahah, tapi dia nahya ibahah dan nahya apa istilahnya? Allah, lupa dah. Tegahan ni tegahan harus ataupun tegahan ni adalah tegahan pilih. Dia nahya ikhtiar. Lupa lah istilah dah. Nahya takhyir. Nahya takhyir, adapun nahya takhyir, adakah tegahan ni tegahan pilih. Jangan hampir pokok tu pun sebut jangan hampir. Maksud dia jangan makan. Bukan jangan hampir yang duduk dekat je. Larangan tu jangan hampir dengan mana jangan makan. Yang tu pun saya syarah panjang-panjang lagi, tuan-tuan tak ambil faham pun, tak ambil faedah pun kat situ kan. Kalau misal contoh wala taqrabah hadhihi syajarah ni, bandingan dia wala taqrabuz zina. Sikit bandingan situ. Jangan hampiri zina. Bukan maksudnya jangan hampiri zina, hampir tak boleh, zina tak apa. Jangan faham gitu. Yang ni lah dipanggil mafhum fahwa. Kalau hampir pun tak boleh, buat macam mana? Lagi tak boleh. Itu asal kaedah. Tapi adakah Nabi Adam ditegah jangan hampir pokok? Bila buat, adakah tak boleh makan dan makan tu berdosa? Ataupun tegahan jangan hampir tu, tegahan ni tegahan pilih. Kalau kamu tak bersedia lagi, kamu nak seronok lagi dalam syurga, jangan makan buah khuldi ni. Pokok jangan hampir pokok khuldi ni. Kalau nak guna makna hampir, tapi maksud dia makan, jangan makan buah khuldi ni. Kalau dah bersedia untuk jadi khalifah, untuk dengan sebab kamu, dengan zuriat kamu nanti akan lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanlah buah khuldi ni. Dengan sebab kamu makan ni, turun. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tak mengaji tafsir daripada ahli dia sesat. Saya sebut. Satu ramai orang duk ngaji tafsir seawal-awal ngaji tafsir surah Baqarah, mula-mula cerita Nabi Adam, awal-awal jadi kufur pasal tak faham bab akidah. Dengar saya cakap. Semak setiap orang yang kalau dengar live ke tak live, dengar elok-elok saya sebut. Pasal apa? So, pengalaman saya duk ngaji, untuk guru duk mengajar, dan pengalaman kita duk dengar orang duk mengajar, kebanyakannya masuk gaung, masuk parit dalam bab kisah Nabi Adam. Semak sendirilah, tak usah ada kata apa cerita awak, dengar hang faham ke mana, dengarlah cerita ke mana. Itu hutanglah salah larangan. Ni ayat Quran terang-terang kata Nabi Adam berdosa ni macam mana? Fa'asa wa asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam ni asa ya'si, maksudnya derhaka, betul ghawa. Ghawa maksudnya sesat. Sesatkan Nabi Adam, berdosakah Nabi Adam? Apakah makna asa di situ, apa makna ghawa di situ? Memang kalau buka kamu, mana berdosa, mana sesatlah. Lagi ayat Quran pula, inni lakum rasulun amin. Terjemahnya, bahawasanya aku bagi kamu, aku ni ayat
dan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah ni orang Ta'ala perintahkan suruh bagi tahu dekat umat, inilah ungkapan yang disebut oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Apa dia? Bahwasanya akan bagi kamu ini lakum. Aku ni kot, bukan akan ni. Bahwasanya aku bagi kamu ini lakum, aku bagi kamu adalah Rasul yang amanah. Tak mana faham amanah tu? Amin. Ini lakum rasulun, aku adalah utusan untuk kamu semua. Aku Rasul macam mana? Rasulun, apa naat sifat Rasul apa? Yang ni yang nak faham bahasa Arab ni. Rasul ni apa sifat dia? Rasulun amin. Tu i'rab amin tu naat bagi Rasul. Apa sifat Rasul? Rasulun amin. Antara dilalah disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, bila Rasul aja apa sifat Rasul? Rasul semua amin. Bila amin ni maksudnya yang bersifat amin. Amin tu sifat tu mensyabah daripada isim fa'il, daripada amana ya'manu, amanatan amnan fahuwa aminun. Jadi setiap Rasul amin, maksudnya Rasul mesti mempunyai wasfi amanah. Apa makna amanah? Terjemahnya atau maksud dia, saya sebut di bahasa Arab dia, bahasa lain amanah adalah ismah. Apa maksud ismah? Tidak dibuat barang yang ditegah oleh Allah Ta'ala sekali-kali. Itu maksud amin, amanah, ismah. Bahasa kita selalu pakai maksum. Allahumma salli ala sayyidina. Bila maksum takkan buat dosa. Dosa tu sama ada haram. Dosa tu atas kita belajar akidah, takkan buat benda yang ditegah sekali-kali. Makruh, Rasul takkan buat benda makruh. Dan Rasul tidak akan buat benda yang nama khilaf aula. Rasul ni takkan ada pada mereka dalam seluruh kehidupan mereka sejak pada lahir sampailah mereka wafat, tidak akan ada nama dosa atas nama haram, makruh, khilaf aula, sama sekali. Ni akidah ahli sunnah wal jamaah ni. Semua yang ada pada Nabi Rasul adalah taat. Taat tu sama ada wajib, sama ada sunat. Kalau harus pun yang dia bukan ibadat, mengikut Nabi Rasul adalah baik. Jadi makan pun sebenarnya adalah taat. Walaupun makan tu harus, tapi Nabi dan Rasul dia tak akan makan, melainkan makan dia adalah taat. Makan dia, minum dia, tidur baring dia, perkahwinan dia, berjalan dia, semua perbuatan dia adalah mengajar syariat. Nisbah dia adalah wajib. Dengar elok-eloknya tu. Boleh faham saya sebut apa? Kat kita yang ni harus boleh buat pasal Nabi buat, tapi nisbah Nabi Rasul tidak ada pada mereka, melainkan semuanya adalah syariat. Semua pada Nabi Rasul adalah taat. Ya. Ni kaedah kita belajar akidah. Tentu kita disiplin mengaji tafsir, disiplin mengaji hadis, pergi ngaji akidah dulu, pergi ngaji fiqh dulu, pergi ngaji tasawuf dulu. Dah faham format ni baru pergi ngaji tafsir, baru pergi ngaji hadis, baru tak sesat. Yang ni tauhid tak mau ngaji. Tu yang dia kata Wahabi macam ni ya. Tauhid tak mau ngaji, sifat 20 tak mau pakai, ulama mazhab 4 tak mau pakai, tasawuf tolak langsung, terajang langsung masuk parit, ayat acak lah apalah. Betul? Terus ni ngaji tafsir, terus ngaji hadis, ambil faham mentah-mentah. Bukan saja ustaz-ustaz dia, orang awam pun dia suruh bacalah tafsir. Bahkan semua orang kena belajar, cari dalil, tanya dalil, mesti ada dalil, mesti ada dalil, mesti ada dalil. Bagi dalil ni dia selesai ke mana? Jangan kata orang awam, ustaz dia pun bermasalah. Baik. Jadi kata dia, adakah kamu faham makna zahir ini ayat Quran dengan tiada tanggungnya? Tak payah ihtimal apa-apa. Tengok ayat Quran tu kata Nabi Adam berdosa, Nabi Adam berdosa, Nabi Adam sesat, Nabi Adam sesat. Tegah tu tegah haram. Haram Nabi Adam makan berkhuldi. Ada yang siap hujah lagi. Satulah Nabi Adam bertobat.
Syarahan sikit. Dah taubat tentulah berdosa. Itulah bengap dah. Itulah bengap dah. Kalau berdosa Nabi Adam, dia taubat. Nabi Muhammad, ada tak istighfar Nabi Muhammad? Ada. Kita belajar hadis, ada Nabi Muhammad beristighfar satu hari berapa kali sebut dalam hadis? 70 kali. Takkan tak bisa jumpa hadis kot, kata ahli hadis. Boh begitu. Nabi Muhammad istighfar, apa faham? Oh, Nabi Muhammad pun berdosa lah. Dengar, memang ada ayat Quran, tengok sekali lalu Nabi Muhammad berdosa. Bukan saja berdosa, siap sesat je. Wa wajadaka dhallan fahada. Memang ada doktor, profesor itu masuk dalam radio, keluar kenyataan, baca tafsir surah Ad-Duha tu. Ad-Duha lah. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Tu belakang wa wajadaka dhallan fahada. Terjemahannya macam mana? Adakah tidak kami dapati kamu dalam keadaan sesat? Kemudian Allah Ta'ala bagi petunjuk. Nabi Muhammad pun sebelum dia dapat wahyu, dia dalam keadaan sesat. Selama je dia sebut. Profesor tu, masyhur tu, panel syariah tu, penasihat dalam berbagai institusi, pensyarah tu. Mesti apa? Tu pensyarah mesti mana? Tapi profesor tu ada PhD tu. Sebut nama, kalau ikut saya ikut sebut yang nama, tapi dia orang marah lah lagi. Pergi carilah siapa dia. Google pergi tengok, kuku ada. Nabi Adam sesat, Nabi Muhammad sesat. Nabi Muhammad pun sesat. Apa yang dia? Ada orang ajar macam ni pula kat Nabi Muhammad. Dia kata apa? Nabi Muhammad ni pakai ayat Quran juga. Dengar. Pasal isu Nabi Adam ni memang kita nak bercakap Adam. Bukan saja Nabi Adam. Nabi Adam tu hak mula. Nabi Muhammad SAW ni seabdul makhluk. Ada orang kata Nabi Muhammad pun ada dosa. Cuma Nabi Muhammad ni dia Nabi. Atau Nabi katanya. Nabi ni bila buat dosa pun Allah Ta'ala ampun. Maksudnya apa? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Macam mana Quran tu? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu yang telah lalu, kamu dah akan datang. Apa faham? Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu yang telah lalu dan akan datang. Apa faham sekali lalu? Apa faham? Nabi Muhammad pun ada dosa, dulu pun ada dosa, lagi sambung. Yang akan datang pun akan ada dosa, tapi sambung. Allah Ta'ala ampun. Ada ustaz bukan Wahabi pun, tapi dia syarah macam ni. Ala atta Nabi katanya, buat dosa pun Allah Ta'ala ampun. Nabi kata dia, bukan kita buat Nabi kena taubat, belum tentu kena ampun. Nabi ni tak buat dosa lagi pun Allah Ta'ala dah ampun. Pasal apa? Zahir ayat Quran. Macam sah tak sah akidah tu. Boleh sebut selama gitu je. Si Ata ni siapa saya tak payah sebut nama. Nabi Muhammad buat dosa pun Ata Nabi, orang Ta'ala ampun gitu je. Pasal Nabi, kan Nabi ni orang Ta'ala ampun dosa je. Dia faham je tu. Sedangkan akidah macam mana? Bukan Nabi ni dia buat dosa orang Ta'ala ampun. Bukan. Apa dia? Tak ada dosa. Maksum. Itu akidah yang betul. Wajib dengan itu mentakzimkan Nabi Rasul. Kalau Nabi pun dosa, Ata dia Nabi, orang Ta'ala ampun, maksudnya menghina Nabi, mempelekeh Nabi. Siapa? Dia pun dosa juga. Dia pun siap lagi. Ana basyarum mislukum. Aku pun manusia serupa kamu je, serupa mikir juga. Cuma aku dapat wahyu je. Aku buat dosa, orang Ta'ala ampun. Mereka buat dosa, kena taubat. Aku tak buat dosa pun orang Ta'ala ampun, siap-siap. Macam ni akidah kat Nabi Rasul. Boleh? Dengar. Tu yang nak kena dengar. Elok. Ngaji kan dulu lali je. Ngaji pun zaman kanak-kanak dulu, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. Habis-habis bengang, apa pun tak tahu. Saja sebut itu.
Ulama kita duk syarah, tutup guru kita duk syarah bab akidah gini tak bisa duk dengar, tak saya duk kaji. Betul konon-konon nak baca tafsir sendiri. Pandai dah Al-Quran hadis. Nak explore Al-Quran konon. Nak explore try tengok. Tak mampu mati kapi saja kalau dengar akidah macam tu. Ya. Kasar sikitlah bahasa saya kan. Saya sebut kasar tu pasal saya nak bagi alert. Jaga masalah ni, bukan masalah sikit. Bukan masalah kecil-kecil, masalah usul, masalah aqaid, masalah iman, masalah syahadah. Boleh batal tak batal syahadah. Kalau sekalipun dia sembahyang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi masa yang sama duk i'tiqad Nabi ni alam manusia biasa, ada dia buat dosa pun Allah Taala ampun, duk faham Nabi pun buat dosa, dengan ada perasaan mempelekeh Nabi Rasul. Dia serupa macam saya sebut dengan fiqahnya senang, serupa macam ambil wuduk tapi duk kencing, duk ambil wuduk tapi duk cirit, duk berak. Duk pegang siput, lepas tu ambil wuduk pegang siput, ambil wuduk pegang siput. Siput tu tak faham tanya lain. Tu yang dia kata, kamu faham ke mana zahir ayat Quran ni? Ini kisah Nabi Adam. Saya berharap pergi ke Nabi Muhammad tu sikit. Macam mana kamu nak tanggung ayat wa wajadaka dhallan fahda tu? Macam mana nak tanggung kata wa asa adamu rabbahu faghawa? Sedangkan ayat Quran yang lain kata Rasul ni Rasulun amin. Rasul adalah amanah. Amanah dengan mana maksum? Maksum maksudnya tak ada dosa. Ada ayat Quran pula kata Nabi Rasul dosa, tapi Allah Ta'ala ampun. Mana? Nak faham macam mana? Nak faham macam mana? Please explain it to me. Maka jadi ia faham makna zahir ini ayat Quran dengan tidak tanggungnya. Kalau dia faham tak ada tanggung apa-apa pun. Nabi Muhammad dengar ada ustaz-ustaz dia kata macam mana? Bukan saya kata, Allah yang kata. Wih ramai bukan seorang dua. Macam duk itikad atas arah, bukan saya kata, Allah tak arah. Allah yang kata, Allah tak arah. Siap ni, 7. Bukan sekali, Allah Ta'ala kata 7 kali. Ar-Rahman ala arsy sawa, 7 kali. Allah yang kata Allah tak arah 7 kali. Main. Untuk nak buang mana ayat Quran ni? Innallaha ma'ana. Nak buang ayat mana? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nak buang macam mana? Mana buang mana ayat Quran? Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Taala qarib. Nak buang ayat mana? Buang mana ayat Quran? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nak buang mana ayat Quran? Kalau kata alal ars, aamintum man fis sama. Nak buang mana? Nak buang mana? Macam mana nak selesai ayat Quran tu? Dan mereka tak pernah selesai gabut. Dan tak pernah selesai kan. Dan memang tak reti nak selesai. Dia tak reti tu, itu yang dia macam sembunyi-sembunyi ayat Quran tu. Kalau tak sembunyi pun, dia orang hanya tahu hak tu ya. Ustaz dia orang pun duk ajar hak tu kan. Tu yang dia tahu hak tu je, beku, bengap. Tak reti. Saya tak boleh, bahasa saya bengap lah. Tak kata apa. Jadi kalau tak ada tanggung, tak ada ihtimal, tak ada takwil ayat Quran mengenai Nabi Rasul macam ni, nescaya jadi kafir kata dia. Na'udzubillah min zalik. Saya tok guru ni saya kenal kan, saya jumpa. Allah memang dia ni kalau dalam bab ni dia tegas. Masya-Allah. Masya-Allah. Kalau tuan-tuan hidup kalau tu saya jumpa dia masa dia zaman dah berumur, umur pun dekat nak 100 tahun. Kalau tuan-tuan jumpa dia masa muda saya tak tahu kan. Kalau bagi salam salah pun pergi rumah dia tuan-tuan kena bancuh dulu. Jadi kuat. Bancuh tu bang. Kena hentam dulu. Tuan-tuan bagi salam salah kan. Assalamualaikum. Pergi rumah dia bagi salam macam tu. Assalamualaikum. Dia tak jawab. Bagi salam tak cukup SOP. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mapuh dia tak jawab. Kalau kita bagi salam betul, dia duduk di dapur. Rumah dia atas tu, dapur dia lawa. Lantai bawah. Rumah dia rumah atas. Kita bagi salam tu, Assalamualaikum. Dia duduk di dapur.
Kalau bagi jawab, bagi salam betul, dengar dia jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Oh, tua. Lambatlah sikit buka pintu. Tunggu. Lagi buka pintu. Masuk. Naik. Tumut baiklah, jawab salam. Kalau Assalamualaikum, saya nak cerita perangai Tok Guru ni. Yang dia kata, siapa yang duk itikad macam ni, tak ada takwil langsung, tak ada ihtimal langsung, jadi kafir tu. Saya kalau dijumpa depan, saya tak tahu tuan-tuan kena baca. Tuan-tuan pergi baca risalah. Kalau baca beli kitab ni, risalah khas menyatakan hukum jawab salam. Hukum salam. Macam mana hukum ni? Saya kenal sangat. Saya jumpa dia, satu saya tahu bahasa dia, saya boleh alami macam saya duduk depan dia bercakap tu. Baik, pasal apa boleh jadi kafir? Kerana telah ijma' ulama, wajib kita intiqad sekalian rasul-rasul itu amanah, seperti firman-Nya, inni lakum rasulun amin. Maka Nabi Adam itu ialah seorang daripada rasul yang wajib kita i'tiqad bahawasanya ia seorang daripada rasul-rasul yang 25 itu, tak ada khilaf. Kalau macam Saleh Utsaimin tu, saya tak tahulah dia ni nak kita nak buh mana. Kalau ikut kena dibakul sampah dengan dia. Macam tu bahasa dia. Kena bubuh recycle bin. Recycle bin pun boleh bubuh balik tau. Tapi dia dah mati. Kalau mati dengan akidah macam tu, oh masya-Allah. Na'udzubillah. Dia adalah seorang daripada rasul-rasul yang 25. Mengapakah pula dia derhaka pada Tuhannya? Jawab. Tidak bersifat dengan amanah. Maka itu bukankah ayat Quran berlawanan? Satu kata amanah, satu kata khianat. Pasal apa? Derhaka, sesat. Mana betul ni? Quran ni betul ke salah? Quran ni bagi petunjuk ke bagi sesat orang? Memang ada orang bersoal gitu. Takkan Quran tak betul? Takkan nak kena takwil-takwil? Itulah hang bodoh tak mengaji. Quran mesti betul, yang masalah hang kepala otak tak betul. Hang tak faham disiplin, macam mana nak faham bagi betul? Baik. Jadi maka bukankah Al-Quran tu jadi berlawanan? Satu kata Rasul ni amin, satu kata Nabi Adam ni berdosa, Nabi Adam ni sesat. Jadi bagaimanakah kamu hendak tanggungnya akan ayat Al-Quran yang berlawanan itu, padahal kamu kata kamu boleh faham sendiri ayat Quran. Tu dah boleh faham hadis, tak payah tengok kitab-kitab ilmu usuluddin yang dikarang oleh ulama-ulama salaf, yang muhakkikin yang dahulu. Dan tak pergi tengok pun ayat-ayat yang mana yang dipanggil muhkam. Habis-habis nak bicara terus pergi tengok muhkamat, mutasyabihat. Bahas ayat mutasyabihat tapi tak tahu ayat muhkamat. Ayat muhkamat apa? Ayat muhkamat sifat 20 lah sifat muhkamat. Dia orang, saya tak pernah tengok puak Wahabi ni duk bahas ayat muhkamat. Allah wujud, bahkan di pelekehnya kita bicara wujud, kidam, baqa', mukhalafah, ahli lawadis, qiyam bin nafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam ni dia pelekeh sifat 20 ni falsafah Yunani. Sedangkan semua ayat muhkamat tu, ayat Quran satu, hadis satu. Engkau walaupun satu daripada ayat muhkamat ni kafir tanpa khilaf. Dia pergi belajar ayat mutasyabihat. Awal-awal belajar tauhid, Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Belajar awal-awal tangan, yadullah fawqa aydihim. Allah ni ada tangan dia yang dia pubuh tangan atas tangan orang Islam. Tangan. Wih, sebut tangan ni tu. Astagfirullah. Ya. Yang cakap ni bukan sebarang orang. Tokoh-tokoh puak-puak tu Adapun pada ayat Quran yang tasbih pula, maka bagaimana kamu hendak, itu satu hal tentang Nabi Adam. Bagaimana pula kamu nak takwilnya? Adakah boleh ditakwil dengan gamak-gamak gitu saya? Gamak-gamak ni
kod. Macam tu gambar-gambar tu. Dengan tidak ikut akan barang yang telah ditakwil oleh ulama. Ataupun ambil makna zahir, lepas tu tolong syarah pula. Allah ni atas arah, bukan atas. Mula-mula dulu duk i'tikad Allah di langit. Tu tukar version pula, Allah di arah. Lepas tu macam mana? Allah bukan di arah. Allah atas pada atas arah. Lepas tu Allah ni arah, tapi arah ni bukan tempat. Allah di arah, tapi arah bukan tempat. Apa yang kau pula? Lepas tu Allah ni dia duduk di arash ni tempat, tapi makanul adami. Berapa version tu? Dia ada revolusi, bukan revolusi, apa? Evolusi dari segi akidah. Inilah bobok Wahabi. Dia pekah pun ada evolusi, fiqh pun ada evolusi, tasawuf pun ada evolusi. Mula sebut tasawuf, merepet ayat acak. Waktu kita bahas ada kelai-kelai dengan dia kata ada. Sebenarnya tasawuf ada. Pasal Nabi ajak ikhlas. Kita kelai dengan dia, boleh mengaku ada tasawuf. Pelak. Saya tak ada pasal lain nak sebut. Pelak. Dulu negeri atas angin tu. Negeri apa? Negeri Pasir Pendengar tu. Mana boleh wirid? Sampai sekarang tak boleh wirid. Habis itu keluar pula lah ni, jual banting hadis-hadis yang sahih tentang wirid lepas sembahyang. Pula. Dulu tak boleh wirid langsung, sekarang boleh wirid pula. Tak ada sekok mau wirid. Duk lepas sembahyang, duk sapu punggung tu, biu pula. Tu kata dia ada evolusi. Pasal dulu tak jumpa hadis, ni baru jumpa hadis, baru explore. Dulu tak biasa jumpa. Dengar tengok, dulu dia kata dulu sifat 20 falsafah Yunani. Yang ni bukan ajaran Islam. Satu hari esok tengok dia yang ajar sifat 20. Ya, tak ada saya tahu. Tapi dia kena jumpa kelahi dengan kita dululah. Model boleh akui tu. Saya saja ni akui payah, tak mampu tak mengaku. Dia tunjuk depan mata kantoi dia satu nak nafi mana wujud Allah Taala. Nak nafi mana kidam Allah Taala. Nafi kidam ni kufur tak kufur? Kidam ni kata falsafah Yunani, kufur tak kufur? Untuk kalau kidam falsafah Yunani apa? Kaedah Islam apa dia? Allah Taala ni kalau bukan kidam, kalau kidam ni falsafah Yunani, hamnya akidah Allah Taala ni apa? Baru. Ya. Di kantor itu boleh kata, yang ni buat akidah Islam. Saya akui. Kalau hujah macam ni, yang ni betul. Yang ni adalah falsafah Islam. Kepala otak tak boleh, bahasa saya macam itulah. Pelak kepala otak. Kalau tuan-tuan dengar saya cakap pun setuju saya cakap begitu kan. Baik, maka bagaimana kamu nak takwilnya? Adakah boleh takwil gamak-gamak begitu saja dengan tak ikut barang yang ditakwil oleh ulama? Maka berkata guru bagi beberapa guru kami dalam kitab Aqidatun Najin. Puak ni tak pakai Aqidatun Najin ni, kitab Jawi. Yang dikarang oleh Tuan Minal Al-Fatani. Ia menyebut nazam perkataan Ibrahim Al-Laqani. Dia kata macam ni, wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Apa maksud dia ni? Tiap-tiap nas Al-Quran ataupun hadis, ni dia sebut kaedah dalam kitab ahli tauhid yang menyebut macam mana nak selesaikan ayat-ayat yang macam ni, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Muhammad, semua bab Ar-Rahman alal arsy istawa yadullah fawqa aydihim atau seumpama itu. Kata dia, tiap-tiap nas Al-Quran ataupun hadis yang memberi faham akan tashbih Allah Taala dengan baharu, apa kaedah dia? Takwil olehmu. Awilhu. Takwil. Istilah dalam kitab kalau sebut takwil ni, takwil tafsili maksud dia. Maksudnya itulah pendapat yang masyhur panggil istilah khalaf tu. Ada huraian panjang tu. Atas kita baca ni dah sebut satu ya. Ataupun serahkan oleh kamu akan pengetahuan tu pada Allah Taala. Serah makna pada Allah Taala. Apa maksud serah? Quran ilahi Quran. Macam mana nak hurai Quran tu? Qiraatuha tafsiruha. Ataupun bahasa lain, tafsiruha adalah qiraatuha. Apa maksud Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Apa makna yadullah fawqa aydihim? Yadullah fawqa aydihim. Lah. Apa makna yadullah fawqa aydihim? Yadullah fawqa aydihim. Apa makna yadullah fawqa aydihim? Yadullah fawqa aydihim. Itu kaedah paling mudah faham. Apa dia maksud? Tafwid. Serah makna pengetahuan tu pada Allah Taala. Baca, lepas tu serah makna pada Allah Taala. Apa makna? Makna tu nanti gagal faham.
Untuk mengelak gagal faham, apa makna yadullah fawqa aydihim? Yadullah fawqa aydihim. Macam mana alif lam mim? Apa makna alif lam mim? Alif lam mim. Apa makna alif lam mim? Alif lam mim. Apa makna alif lam mim? Alif lam mim. Apa makna yasin? Yasin. Apa makna yasin? Yasin. Apa makna yasin? Yasin. Okey. Kalau macam tu okey. Selamat. Itu yasin. Ni apa makna? Wa asa adamu rabbahu faghawa. Wa asa adamu rabbahu faghawa. Kalau kau terjemah, kau pakai makna zahir, tak reti nak selesai, kafir. Nauzubillah min zalik. Ya. Pasal apa kafir? Ni nak buang mana ayat Quran Rasulullah Nabi. Itu maksud serah oleh kamu akan pengetahuan pada Allah Ta'ala, dan kosot oleh kamu akan sucinya Allah Ta'ala daripada menyerupai dengan segala yang baru. Maka okey, nak bicara tentang mana ni? Syahid katanya iaitu disuruh takwil dengan dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Quran. Baik. Yang ni dalil nak menunjukkan kata takwil ni memang disuruh dalam Quran. Salah satu daripada kaedah yang dibenarkan dalam syarak adalah mentakwil, dan takwil ni bukan dibuat oleh sebarang orang, mereka dibuat oleh tokoh-tokoh ulama besar, dan takwil ni dah ada seawal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara orang yang didakwakan untuk takwil dan masyhur dengan kebolehan mereka, kebolehan dia untuk mentakwil adalah anak melaka Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah ibnu Abbas, yang Rasulullah mendoakan dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, bagi dia faham agama, bagi dia pandai takwil ayat Quran. Buat ni kena tanya, doa Nabi Muhammad ni kata ke atas Abdullah Ibn Abbas ni, adakah doa ni lahu ke alaih? Lahu tu maksudnya doa manfaat ke doa mudarat ke atas Abdullah bin Abbas? Sepakat ulama kata doa ni adalah doa manfaat untuk Abdullah bin Abbas. Doakan dia supaya ada keupayaan dan kebolehan untuk mentakwil ayat Quran. Jadi takwil ni bagus ke salah? Tapi ada puak-puak tu, tambah Pak Arab pun, Pak Arab yang sivil yang duduk Malaysia tu. Pak Arab tu Pak Arab Syria. Dia kata, ulama ahli sunnah wal jamaah nak mentakwil ayat Quran. Mentakwil. Cuba kita takwil. Takwil. Oh, ada Pak Arab seekor tu macam tu. Seekor dah. Ni kata dia golongan Jahmiyah. Pengkeli. Pada dia takwil ni satu kesalahan. Astagfirullah. Ngaji akidah mana? Nama aja Pak Arab. Bengap. Saya tak boleh. Pasal dia caci ulama kita. Dia kafirkan ulama kita. Dia syirikkan ulama kita. Itu masalah dia. Dia orang dengan kita sebut bodoh ni pun bengap ni pun. Ustaz ni kasarnya. Lah yang dia duk kata ulama kita sesat, yang dia duk kata ngaji sifat 20 ni pahaman Yunani. Yang Yunani tu orang kafir, maksudnya belajar sifat 20 ni kafir. Tak faham ke? Bengap ke? Kita geram pun bengap, sentot. Kita pun gitu lah, geram sangat. Aku lompat lagi, aku bagi lutut lagi. Itu ya kita. Kalau kafir pun memang jadi kafir. Siapa? Dok kata Nabi Muhammad sesat, kafir. Memang kafir tu sesat khilaf. Baik. Jadi ada dalil dalam Quran nak menunjukkan boleh takwil. Mana dia? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu war-rasikhuna fil ilmi. Tidak boleh mengetahui takwil ayat Quran itu mutasyabihat ni melainkan Allah Taala dan mereka yang mahir pada ilmu. Siapa dia? Allah dan orang yang mahir dalam ilmu. 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 Saya ngaji tutup guru selalu sebut dalam bab ni. Bila Abdullah bin Abbas dia baca yang ni, ayat Quran ni, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu war-rasikhuna fil ilmi. Dia kata apa? Ana minhum. I'm one of them. Cukup putih itu kan. And one of the orang yang mahir dalam ilmu. Sebut ar-rasikhuna fil ilmi. Ramai ke seorang? Ramai. Ar-rasikhuna sirah jamak muzakkar salim.
Maksudnya dia kurang-kurang 3. Tapi jamak Mazhab Salim, angka dia tak ada had. Ramai. Jadi ramai tak orang yang pakar dalam ilmu? Ramai. Saya pernah jumpa geng Wahabi, bila kelahi bab ni, dia kata apa? Dia kata yang boleh takwil ni Abdullah bin Abbas saja. Astaghfirullahalazim. Dia kata macam tu. Dia kata macam tu, saya sebutlah. Ustaz belajar nak bahasa Arab. Belajar. Oh, dia belajar bahasa Arab, saya nak tanya bahasa Arab. Ar-rasikhuna fil ilmi ni jamak apa? Mula dia mengaku dia faham bahasa Arab. Sekali dia kata dia bodoh, kena dengan dia. Dia kata dia pandai. Bagi tahu saya, ar-rasikhun ni jamak apa? Dia diam. Kenapa nak tanya macam tu? Kita duk bicara bab ni boleh takwil tak boleh takwil. Jawablah dulu. Ni jamak apa? Mula dia kata resi bahasa Arab. Tanya-tanya tak reti, bengam. Ustaz kata ustaz reti, ustaz ni jamak pun tak kenal. Saya bagi ayat tu. Ayat saya pada dulu. Bengap kalau kata tu ustaz ni. Oi, muka merah terus. Nak lawan tak berani. Dah kalah. Tak reti bahasa Arab. Jawab tak reti. Jamak pun tak kenal. Ustaz, ada mufrad, tasniah, jamak. Jamak ni ada berapa ustaz? Tak boleh jawab. Itu yang saya jumpa, tak boleh jawab. Ada ustaz yang saya jumpa, Allahumma salli wa sallim ala. Tanya dia, ni jamak ni jamak Muzakkar Salim lah. Okey, Muzakkar Salim, jamak Muzakkar Salim tadi ustaz kata seorang aja Abdullah bin Abbas boleh takwil. Orang lain tak boleh takwil. Ni khususiat. Dia kata khususiat. Dia tak nak bagi peluang untuk takwil tu. Dia kata macam tu lah. Ni khususiat Abdullah bin Abbas. Rasulullah yang takwil, doa. Jadi Rasulullah doa, orang lain tak dapat doa Rasulullah. Wow, hebat. Dia kata ar-rasikhun ni bukan jamak ke ustaz? Jamak Muzakkar Salim kata dia. Itu kalau jamak bukan ramai ke? Dia ramai, tapi maksud dia Abdullah bin Abbas. Oh, ustaz pandai pula takwil tu ya. Merah lagi muka. Selama saya dah jumpa, saya duk kelahi dengan perempuan ni, semua pelak. Bila kelahi bab tu, cerita dalil, cerita hujah, cerita macam mana di dalam Quran, semua pelak. Semua tolak. Semua pergi masuk parit, semua masuk gong. Dia tak boleh jawab. Satu kalau jumpa Tok Guru ni, saya tak tahulah dia kena sekeh ke mana, tak tahulah. Tu kalau saya bagi lutut lah. Nak tengok saya punya skill bagi lutut, siapa nak try? Tunjuk, saya lari, saya lompat, saya bagi lutut. Kalah ombak tau. Lagi. Saya mengaji dulu, saya tahu lah nak buat ke mana. Apa? Maka kami bertanya lagi. Siapakah yang mahir pada ilmu tu? Siapa yang mahir dalam ilmu tu? Hang kah? Tanya habis gitu. Kamukah yang mahir pada ilmu tu? Ulama kamukah yang lebih mahir pada ilmu? Maka jawabnya tentulah ulama yang lebih mahir pada ilmu. Ulama lah yang mahir pada ilmu, yang boleh takwil Al-Quran dan hadis, kerana ia ialah waris Nabi-Nabi, bagaimana yang telah disebut pada hadis, iaitu al-ulama warasatul anbiya. Maka dengan sebab itulah kita disuruh ikut dengan bertanya pada ulama. Itu kena rujuk ke ulama, tak rujuk ke hang lah. Hang ni bukan ulama, bangang. Kena lagi bangang pula, tadi bengap. Tuan tak tahu nak bahasa apa. Saya tak tahu nak bahasa lembut dalam bab ni. Sorry ya. Saya ni memang kasarnya perangai. Saya ngaji dulu pun ada tok guru yang memang kasarnya ni. Kata minta maaf lah, aku ni orang kasar. Ini pun cakap itu. Atau saya mengaji tok guru yang istilah cengeng, bahasa kasar, almarhum untuk wajib mak sama kati. Dia tertegak. No excuse. Kalau Perak ni tok guru wajib mak sama kati ya. Antara tok guru cengeng. Saya ingat di masa tu saya zaman sekolah menengah lagi, kelahi dengan Kasim Ahmad. Isu tentang penolakan hadis, hanya beriman dengan Quran, golongan anti hadis. Kelahi antara ahli sunnah wal jamaah yang dipanggil ni, salah seorang wakil tu adalah almarhum Tuan Guru Haji Mak Samad Kati ni, kelahi dengan Kasim Ahmad. Dia antara yang saya tengok kemas hujah. Ni saya nak tanya umur dah, cermin mata terbaik. Nak baca kitab cermin mata dah terbaik, kantor lagi.
Ya, ngaji tu. Tapi suara macam orang muda. Tambah kelahi benda-benda salah akidah. Saya nak tanya ni. Saya ingat masa saya duduk tengok. Masa tu duduk tengok pun tengok. Dengar suara kan. Bila video ni tempat yang ada rakam video, pergi tempat-tempat tertentu boleh tengok rakaman video tu. Kelahi. Kasih Ahmad, mati lah pun. Mapuh lah pun. Almarhum Tuan Jimat Semangati. Dia salah seorang daripada Al-Awwal Al-Sunnah wal Jemaah yang dipanggil untuk kelahi Kasih Ahmad ni. Mampu gitu je Kasih Ahmad ni. Tak hujah, kau tu lembek apa, bodoh, tak kerti nak jawab apa. Antara saya ingat saya, Ustaz, soalan dia tanya tu dah kata, wa ma atakumur rasul, bukan wa ma atakumur rasul fakhudhu. Ya, antara ayat disebut wa ma atakumur rasul fakhudhu. Allah Taala kata apa yang didatangkan oleh rasul kamu ambillah. Nak ambil pada siapa? Hang jawab tak? Hang jawab tak nak ambil pada siapa? Ya, ni buat bodoh ya Kasih Ahmad. Allah Taala kata apa? Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu berkelahi bertelagah macam kita duk telagah ni, kembalilah pada Allah Taala, kembali pada Allah Taala, pada Quran. Kembalilah pada Rasul. Rasul dah wafat. Nak balik pada Rasul, nak balik ke siapa? Hang jawab tak? Hang jawab tak? Tuan. Kalau jumpa Pak Wahabi ni saya tak tahu dah sepak gitu kan. Tegas macam tu kan. Mau baru bertemu buku dengan awak. Di atas nasihat dia, kata dia, maka sebab itulah dia kata disuruh kita bertanya kepada ulama, maka banyaklah lagi ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang berlawanan dan tasbih yang kena takwil oleh ulama. Bukan kamu yang boleh takwil, kata kamu kan mahir dalam ilmu. Hang ni kalau ikut ngaji lagi lah. Test baca Quran tengok baca mana. Baca pun kiraan Asim riwayat Hafs. Kita tambah satu lagi. Cuba baca Syu'bahnya macam mana? Syu'bah. Baca kiraan Nafi' riwayat Qalun. Qalun silah macam. Tuan-tuan lagi tak faham. Tuan-tuan pun tak faham. Agak-agak Wahabi faham. Try tengok suruh dia baca. Maka jika hendak mengetahui takwilnya yang lebih panjang lagi, kalau nak tahu panjang-panjang ni, hendaklah kamu lihat kitab-kitab karangan ulama. Kena tengok kitab ulama sendiri tak boleh selesai. Kalau sendiri selesai pun banyak masuk parit, masuk gaung. Dah masuk gaung akidah salah. Saya silap mensediakan diri tempat dalam api neraka. Tengoklah kitab-kitab muntabar kalangan ulama yang muntabar yang dahulu, tak perlu dibahas di dalam warqah yang terhad ni. Kecil ya kitab dia ni, takkan nak sebut Wahabi ni bengam begitu. Itu bahasa saya lah. Faham Wahabi ni salah, tak betul, sesat. Hanya sekadar nak menyatakan rad, sekadar nak tolak Wahabi ni tak betul. Sudah, nak mengaji panjang medok-medok. Ada benda saya dah hurai lah. Nak panjang duk mondok, ngaji elok-elok. Takat nak bersoal jawab itu ada siapa boleh jawab. Nak panjang ni pergi duduk tempat dia. Tuan-tuan kalau takat bagi nasi lemak online makan sebungkus tak apa. Tapi kalau nak makan 1000 bungkus, tambah nak masak nasi sendiri. Pergi kahwin dengan kawan tu Kalau dia nak darari ataupun janda pergi kahwin dengan dia, siapa? Buat bini senang. Hari-hari boleh makan nasi lemak dia masak. Nasi kabur ke, nasi dagang dah sedap sangat. Boleh faham saya cakap apa? Ni hang nak mengaji, kalau gitu bagi saya keterangan. Duduk dengan aku jadi nak murid aku. Boleh mengaji. Pondok kosong ni. Tak buka lagi pun pondok untuk duduk. Baru duduk persediaan. Esok ada duduk lah. Tapi syarat, hang kena taubat daripada akidah Wahabi tu. Syahadah dulu dengan aku. Masuk pondok orang kena tarik syahadah dulu. Fatihah dulu, tahiyat dulu. Maka dengan segala keterangan-keterangan yang tersebut itu, jadi tak syarah dah lah cerita Nabi Adam tu tengok video lain lah. Nyatalah terang-terang sangat batilnya dakwa fahaman kaum muda itu yang tidak muafakat dan tidak berbetulan dengan barang yang didakwanya sama sekali.
Bukanlah ia boleh faham sendiri segala hukum hakamnya daripada Al-Quran dan hadis. Yang telah dikatakan oleh mujtahid, oleh ulama-ulama mujtahid tu. Memang tak boleh faham. Yang ada kitab fiqh pun dia baca tak faham. Hanya ia mendakwa yang kosong saja berpegang mengikut Al-Quran dan hadis. Dakwa kosong saja. Bahasa model lah ni. Dakwaan kata berpeganglah dengan Al-Quran dan hadis. Retorik saja. Retorik je. Apa dia? Slogan hebat. Tu yang macam ayam berkokok, ekor paling tik. Cakap bukan main Quran hadis. Habis-habis dia hurai ikut kepala otak dah. Quran pun tak sebut, hadis pun tak sebut. Quran pun terjemah kan. Yang tu yang ada banyak. Sebut balik pada Quran hadis, balik sebahagian Quran dan hadis. Maksud dia Quran hadis tu sebahagian Quran hadis, dia tak tengok semua. Maksud dia Quran hadis, tengok terjemahan Quran dan hadis. Itu maksud dia orang. Bukan maksud Quran hadis ni betul-betul apa maksud Quran hadis. Tak. Pasal dia orang tak faham apa maksud betul-betul Quran hadis. Mereka bukan ahli ilmi. Ulama mujtahid yang punya pakar dalam ilmu, dia tak mau pakai. Dia punya bengap nak ijtihad sendiri. Tapi konon nak rujuk pada Al-Quran hadis, tapi dia tak erti semua isi kandungan Quran hadis. Macam mana nak jadi mujtahid? Sebut Al-Quran hadis, balik yang Quran hadis dengan memberi syarahnya, berlagak macam ulama. Ni saya tolong baca. Berlagak macam ulama kepada orang awam. Orang awam tengok ayat Quran hadis macam mana? Ustaz tu, doktor tu, profesor tu, Maulana tu, Quran hadis, buka kitab bertamun-tamun. Pakar kau. Engkau syarah belagak macam ulama depan orang awam sebagai buat simbolik saja, supaya orang ikut akan yang dia akan fahamannya, supaya boleh ikut fahamannya, supaya ramai followers. Tapi kalau ikut apa dia ajak, semua masuk parit, masuk gaung, saya silap, menyebabkan rosaknya akidah, mati dalam keadaan kufur. Nauzubillah. Maka kerana inilah telah menakal hadis oleh Syekhuna bagi kami di dalam risalahnya dengan menyebut lafaz hadisnya. Sini dulu. Jadi jelas kalau ikut dia sebut penjelasan dia mengenai kenapa kena tolak pahaman Wahabi ini, pasal mereka tak reti nak menyelesaikan Al-Quran dan hadis. Mereka bukan ahli. Mendakwa sebagai ahli, bahkan yang kita dah tengok kebanyakannya dah tersalah begitu teruklah sampai berakidah begitu, masih tak mau bertaubat lagi daripada pahaman yang sesat, duk berpegang lagi dengan akidah yang sesat sampailah ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi petunjuk pada kita, tunjuk pada dia, untuk semua kita duduk dalam betul. Kita sebut macam ni pun pasal kesian dengan dia, sebab isfaq ala wahabiyyin. Apa dah? Kesian, tengok. Salah akidah, penat je sembahyang, buka madrasah, buka mahat tafiz, pergi mengaji dulu, mati-mati habis kufur. Allah, tak kesian, tak sayang ke? Ada ilmu tapi ilmu dia tu disesatkan oleh hawa nafsu. Ilmu yang disesatkan dengan sebab ada benda yang dia tak mau tunduk pada ulama, tak mau ikut mazhab tu, dia jadi sesat dan diperbodohkan oleh nafsu sendiri. Itulah ayat kena sebut. Pasal tak ada lain benda macam ni, melainkan dia mesti ada hawa nafsu, mesti ada. Dengan nafsu dia nak macam ni, yang tu menyebabkan mengkelabu asapkan fahaman yang sepatutnya dia faham macam mana, dia tak boleh faham, bahkan dia nak faham dengan cara dia. InsyaAllah sambung nanti. Maka soal tu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala as'ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakarta dzakirun Allahumma salli ala salatin ala as'ali
وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما حمدك وكذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد